Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Sebenarnya kita harus mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana diberi hayat yang panjang untuk berada di sini, dan juga kita telah mengikhtiar, iaitu pilihan yang baik untuk hadir ke sini berbanding berada di Mid Valley ataupun Times Square. Walaupun saya pun pernah pergi situ juga untuk menyejukkan badan, tapi tempat yang salah untuk menyejukkan hati. Dan walaupun kat sini kepanasan, insyaAllah hati kita sejuk dengan ilmu yang telah kita terima. Jadi untuk sesi akhir ini adalah satu tajuk yang menarik, yakni sains dan seni, yang barangkali bila saya lihat, seringkali kita lihat bila kita bicara tentang sains, selalunya kita dipasangkan dengan sains dan teknologi, di mana kepentingan teknologi itu begitu penting untuk kepentingan sains itu begitu penting untuk dimanfaatkan dalam teknologi. Sedangkan bila kita lihat dalam buku risalah untuk kaum muslimin Perawal Atas, beliau menterjemahkan istilah teknologi ini hanya kepada ilmu pertukangan sahaja. Jadi itulah kita lihat di mana begitu hebatnya Perawal Atas meletakkan ilmu teknologi ini di mana. Dan juga sains ini seringkali pada kini dilakukan dengan sebagai satu ilmu yang objektif sifatnya, walaupun dengan kemunculan teori kuantum dalam fizik, dengan di mana fizisis pasrah bahawa subjektiviti itu perlu ada dalam teori fizik ataupun dalam keseluruhan ilmu sains. Dan juga kita lihat sebelum revolusi industri, secara umumnya sains itu hanyalah bersifat ataupun tujuannya adalah untuk memahami alam tabi'i ini saja. Tetapi setelah kemunculan revolusi industri, kini sains mulanya hanya memahami alam tabi'i, tetapi telah bergerak kepada untuk mengawal alam melalui teori hukum fizik, dan akhirnya iaitu tujuan untuk mengeksploit alam atau memanipulasi. Dan memandangkan saudara Wan Faisal dan juga saudara Ikhwan telah menyebut filem yang wajar ditonton. Saya pun sebagai kaki DVD pun ingin mempromosi filem baru Elysium dan juga District 9, di mana kalau kita lihat filem pertama District 9 itu, kita melihat selalunya kita wawarkan bahawa kalau alien datang di sini, alien akan menakluk bumi. Tapi dalam filem tu dia terbalik, walaupun ada alien datang sini dan teknologi yang advance maju, tapi dia kalah juga dengan manusia kerana sifat manusia itu sendiri. Dan saya lihat dia telah merayakan atau sifat-sifat tamadun barat di situ. Dan juga dalam filem yang dia adalah pengarah yang sama, filem kedua iaitu Elysium, menawarkan atau menayangkan satu sistem kasta antara orang miskin dan orang kaya, dan juga ketasubhan pada ilmu teologi untuk menjadi manusia yang kekal abadi. Kemudiannya kita lihat pada yang kedua itu seni. Seni ini seringkali diperlecehkan sebagai satu ilmu yang subjektif sifatnya, dan tertayang satu kebenaran di dalam seni itu. Sedangkan seni itu ada juga aspek-aspek yang penting untuk kita lihat. Dan bila kita lihat tajuk ini pun ada perkataan dan. Jadi saya tertarik untuk melihat dalam bujang ini bagaimana kita pasangkan ataupun kita susun atur antara sains dan juga seni itu. Jadi tanpa masa saya perkenalkan panel kita. Kita hanya ada dua panel saja, iaitu yang pertama Kak Nur Hidayu Abdul Wahid, calon kedoktoran di KSIS, mendapat sarjana muda daripada MMU Multimedia, dan juga sarjana dalam bahagian pengurusan di Uniten. Saudari Hidayu akan membicarakan tentang keseluruhan makna dan tujuan seni. Tanpa buang masa, saya silakan Saudari Hidayu. Terima kasih Saudara Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana kita berkumpul pada hari ini. Selain dari ingin meraihkan majlis ulang tahun KSIS, kita juga berkumpul untuk majlis ilmu. Semoga Allah memberkati perjumpaan kita pada hari ini. Jadi sebenarnya saya akan katakan tentang seni kerana ianya berkait rapat dengan kajian tesis saya di KSIS ini. Dan apabila kita memperkatakan tentang seni, sebenarnya memang terdapat banyak isu-isu yang wujud dan dibincangkan, baik dari pandang alam Islam atau pandang alam Barat.
pada tahap konseptual terdapat sangat banyak percanggahan antara kedua pandang alam ini. Antara masalah kritikal yang ada dalam seni dan memberi kesan buruk kepada penggiat seni Muslim terutamanya adalah masalah kekeliruan makna seni, kekeliruan makna konsep dalam seni, dan kekeliruan apakah tujuan seni tersebut. Jadi, apakah makna seni? What is art? Kalau kita tengok, kita mengikuti sejarah pemikiran Barat, makna seni ni banyak diberikan dan sering berubah-ubah. Sehingga akhirnya kebanyakan mereka bersetuju bahawa seni ini sebenarnya, makna seni ini bersifat subjektif. Jadi kerana subjektiviti kepada makna seni ini, itu yang kita nampak sekarang kalau hadirin pernah ke galeri seni atau pameran seni, ada antaranya sebagai contoh dia hampakan tilam, digumpal rambut, dicampak atas tilam dan dipanggil art. Ataupun sebagai contoh lain, abu ubat nyamuk dia letak dalam pinggan, dia pamerkan dan dia cakap this is art. Kenapa boleh jadi macam ni? Okay, this is because of the pemahaman bahawa seni itu bersifat subjektif. Maka tak ada batasan kepada pemaknaan seni itu, dan sesiapa saja bebas untuk memberikan makna kepada seni. Kerana subjektiviti kepada makna seni ini juga, ada yang mengatakan seni itu bebas nilai. Kalau seni itu bebas nilai, maka nude painting adalah sama dengan kaligrafi Islami, kerana ianya adalah bebas nilai. It's equal. But kita tahu nude painting takkan sama tahapnya atau nilainya dengan kaligrafi Islami, kerana ini menunjukkan yang seni itu bukan bebas nilai. Dan apakah nilai yang sepatutnya seseorang penggiat seni Muslim itu pegang? Pastilah nilai-nilai pandang alam Islam. Seterusnya, kekeliruan dalam makna konsep-konsep dalam seni. Dalam komuniti seni ini sebenarnya terdapat konsep-konsep yang difahami oleh ahli komuniti, baik secara konvensional ataupun secara semulajadi. Konvensional di sini maksudnya makna yang dipersetujui oleh sekumpulan orang-orang ataupun ahli komuniti yang harus dipelajari untuk difahami. Dan semulajadi di sini maksudnya sesuatu yang lebih fitrah, secara fitrah dan difahami melalui pengalaman. Jadi contoh yang saya nak berikan kepada masalah kritikal tentang kekeliruan makna dalam konsep seni adalah seperti konsep ekspresi ataupun konsep ekspresi dan konsep batasan, limitation. Sebagai contoh lain yang saya nak berikan, salah seorang daripada artis Muslim tanah air kita, pernah menganjurkan pameran seni, dan salah satu karya seninya sebuah kanvas di mana pada bahagian atas tu dia letakkan kaligrafi Islami, ayat-ayat Al-Quran. Dan pada kanvas yang sama juga, pada bahagian bawah ada lukisan seorang wanita bogel. Jadi pada pendapat dia, it's just an expression, ekspresi kepada apa yang berlaku dalam dirinya, iaitu percanggahan antara pandang alam barat yang sudah lama dipegang olehnya, di mana meletakkan lukisan nude painting ni sebagai salah satu nilai karya yang tertinggi, dan juga percanggahan dengan pandang alam Islam yang dia baru mula untuk berjinak-jinak. Jadi apa yang saya rasa apa yang sebenarnya beliau tidak sedar adalah setiap kebenaran itu mempunyai batas, limitation. Dan bukan semua perkara itu boleh dipaparkan. Jadi Prof. Nakib Al-Atas pernah memberikan satu metafor yang sangat jelas dan menarik dalam siri ketiga Saturday Night Lecture pada tahun lepas, di mana beliau mengatakan, sekiranya seorang pelukis portret melukis seorang wajah wanita dan meletakkan semua perincian yang ada pada wajah wanita itu pada portret tersebut, sebagai contohnya rambut-rambut halus,
lubang pori-pori, jerawat dan sebagainya. Dari jauh potret tu nampak sangat indah, tetapi apabila dihampiri maka hilang keindahan potret tersebut. Jadi di sini kita boleh nampak, dan sebenarnya perbandingan yang diberikan oleh Prof. Altas ni ada banyak diberikan dalam buku beliau, boleh dibaca, iaitu buku Sejarah dalam Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu. Dan di sini kita boleh faham bahawa keindahan itu hanya boleh dihargai, can be appreciated pada jarak tertentu, pada batasan tertentu. Dan sekiranya kita mencari keindahan itu melebihi batasan tersebut, maka keindahan itu hilang, bahkan kita takkan jumpa pun keindahan tersebut. Dan seperti yang saya ada sebutkan sebentar tadi, nilai seni itu bukan bebas nilai, dan nilai yang harus dipegang oleh seorang artis Islam adalah nilai-nilai pandang alam Islam. Dan dalam pandang alam Islam ini, seni itu guna tuju untuk memperindah manusia, dan ianya sabit dengan akhlak, nilai-nilai mulia dan juga agama. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Hidayu. Saya dah buat nota tapi tak sempat bagi. Kesimpulan yang saya simpulkan daripada apa yang telah Saudara Hidayu sampaikan ialah tentang subjektiviti dan juga andaian-andaian bahawa seni itu adalah bebas nilai, di mana kita melihatkan bahawa seni itu bebas nilai dan juga batasan itu telah dihilangkan. Kita melihat kreativiti yang melampau dan juga daya khayal yang tiada batasannya. Sedangkan dalam karya Prof. Altas ni, dalam The Nature of Man itu melihatkan meletakkan daya khayal ni hanya alas haiwaniah saja, seperti haiwan saja, bukan apa lagi tinggi daripada itu. Dan juga saya pun tertarik bila saya pun ada pengalaman tahun lepas di mana saya menghadiri kongres pengajaran pelajaran di satu universiti ternama, sama macam saudara Wan Imran, di mana ada seorang yang baik hati ini mengatakan bahawa dia nak mengajar satu kreativiti pada pelajar-pelajarnya dengan cara dia mengatakan, ambil contoh, ini sebatang pen. Jadi dia mengarahkan studennya jangan melihat ini sebagai sebatang pen, fikir lagi benda lain yang selain daripada pen. Jadi mungkin ini bukan pen, inilah mungkin PowerPoint slide ke ataupun di buku ke. Dia tak nak lihat ini sebagai pen. Jadi kalau kita nakal, kita kata saya tak nak lihat kamu sebagai manusia. Saya lihat kamu sebagai mungkin iPhone ke ataupun slot jeans ke kan. Jadi inilah telah menghilangkan hakikat satu benda ataupun benda lah. Kemudian kita beralih kepada panel yang kedua, iaitu saudara Muhammad Husni Muhammad Amin, calon sarjana di KSIS, mendapat sarjana muda di Unitan dalam bidang mekanikal engineering. Saudara Husni akan membicarakan tentang tinjauan ringkas teknologi dalam Islam. Tanpa buang masa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Profesor Altas dalam karyanya Perilmu dan Tinjauan Ringkas Pandangan Alam Islam, beliau menyebutkan bahawa tujuan asal sains dan teknologi bagi insan ialah baginya untuk mengetahui, mengawal, menguasai alam sekeliling demi maslahat dan kegunaannya. Akan tetapi tanpa agama yang mendasari akhlak dan tata cara kelakuan, maka suatu peradaban itu akan mengangkat ilmu sains menjadi penyelesaian bagi semua persoalan, termasuklah masalah Tuhan dan masalah nilai-nilai itu sendiri. Apakah yang mendasari sesuatu nilai, dan mereka dalam keadaan begitu, kerangka itu menghadkan dan memisahkan epistemologi itu dalam dua, rasionalisme dan empirikisme. Jadi dalam kerangka yang sebegini, ilmu sains bukan lagi menjadi satu alat semata-mata, bahkan ia menjadi nilai, iaitu dan ia menjadi satu penentu nilai. Sebagai contoh, sekarang ni di Singapura heboh akan wacana tentang
LGBT. Dan kita pun di Malaysia beberapa tahun yang lepas, tidak lama, kita pun diletakkan di satu situasi orang Islam di Malaysia ini diletakkan dalam situasi di mana kita terpaksa berdepan dengan golongan LGBT ini, dan di belakang LGBT ini mereka menggunakan yang dinamakan sebagai gay signs untuk menyokong perbuatan mereka ini. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahawa one is born with homosexuality, orang itu lahir dengan baka homoseksualitinya di dalam itu. Namun perkara ini dengan mudah kita boleh patahkan dan mengatakan bagaimana mereka mengetahui homoseksualiti ini terbit daripada lahir, sedangkan bagaimana mereka tidak bagaimana mereka begitu pasti yang ini, keadaan ini tidak dicetuskan kerana perbuatan mereka itu sendiri. Kerana terdapat ada kajian di Oxford yang mengkaji bahagian hypothalamus pada pemandu teksi di sekitar London, dan mendapati ada satu bahagian yang besar sedikit untuk membantu mereka ini, pemandu teksi ini, menghafal, mengingati jalan-jalan yang biasa mereka lalui. Jadi perkara yang sama dengan logika yang sama kita boleh pakaikan kepada proponents of gay science ini. Jadi di barat sains ini telah digunakan sebagai dasar dalam menentukan apa-apa nilai. Jadi bagi kita alat sesuatu alat itu dalam teknologi sains dan teknologi, sesuatu alat itu pada satu tahap dia katakan ianya neutral, kerana jika dia berada di tangan orang yang moral, maka ia akan menjadi moral, dan sebaliknya bila dia jatuh ke tangan orang yang tidak bermoral, maka ia tidak menjadi bermoral. Pendek sebagai contoh yang Prof. Altas gunakan dalam karya beliau itu ialah misalan tamsil pisau. Satu masa ia boleh digunakan sebagai alat yang memotong sayur di dapur, dan satu bahasa lain ia boleh digunakan oleh pencuri yang memecah masuk dalam rumah itu sebagai senjata yang berbahaya. Jadi apa yang menentukan hala tuju sains dan teknologi itu di belakangnya ialah ethics, akhlak. Dan akhlak ini mesti didasari oleh mesti sumbernya itu berasaskan daripada agama. Bagaimana kita mengetahui bahawa satu nilai itu baik, bagaimana kita mengetahui belas kasihan sebagai contoh itu satu perkara yang baik. Ini disebutkan di dalam wahyu, di dalam Al-Quran, kata ba'ala nafsi rahmah. Allah telah menuliskan pada dirinya, telah menetapkan pada dirinya bahawa rahmah itu adalah satu nilai yang baik. Baik, apa saya tertarik dengan soalan yang telah dikemukakan dalam sesi yang paling awal tadi oleh saudara kita daripada Indonesia, yang menyebabkan bagaimana kita, yang menanyakan soalan bagaimana kita mendepani sains dan teknologi pada zaman ini. Suka saya menyebutkan beberapa pandangan suatu tokoh pemikiran Islam yang terkenal, Syed Hussein Nasr di barat. Beliau beranggapan bahawa teknologi moden sekarang ini merupakan suatu bentuk distraction, suatu perkara yang mengalihkan pandangan kita. Lalu apakah kita perlu menolak tepi segala bentuk sains dan teknologi, kembali kepada satu keadaan zaman Rasulullah ataupun para sahabat, para tabi'in, di mana teknologi tidak menjadi distraction? Jadi ini satu persoalan yang kita perlu hadapi sekarang ini. Jadi saya tertarik dengan apa yang telah dibentangkan oleh saudari Idayu tadi, bagaimana keadaan seni itu tanpa nilai. Tadi saya sebutkan bahawa pada satu tahap sains dan teknologi itu ianya neutral. Tapi pada satu tahap yang lain kita dapati bahawa ianya satu sains dan teknologi itu dibentuk oleh worldview suatu peradaban itu. Apakah yang menjadi priority? Apakah yang menjadi keutamaan dalam ketamadunan itu? Kerana sekarang ini kita melihat bahawa
sains dan seni itu terpisah. Tapi tidak begitu keadaannya apabila kalau kita lihat misal kata contoh awal tamadun barat, Aristotle menyebutkan dalam karyanya Nicomachean Ethics bahawa teknik, iaitu daripada mana perkataan teknologi itu ialah menjadi satu apa yang boleh kita panggil sebagai satu kuah, satu fakulti yang terdapat dalam manusia itu. Maksudnya manusia itu akan sentiasa membuat, dia akan mencipta, dia akan mereka cipta, dia akan menjadikan sesuatu. Jadi Aristotle menyebutkan bahawa teknik ini adalah salah satu saluran di mana seseorang manusia itu boleh mencapai kebahagiaan. Jadi perkara yang sama kita boleh mendapati dalam tradisi kita sendiri, iaitu yang dipanggil sina'ah ataupun malakah yang disebut oleh Ibn Khaldun. Jadi ini adalah skill, kemahiran yang dibentukkan pada kita boleh jumpa dalam tradisi keilmuan kita sendiri. Ulama-ulama yang bukan saja menguasai beberapa disiplin, tetapi juga mereka mempunyai profession sebagai blacksmith, tukang besi dan saudagar. Jadi di era ini kita melihat bahawa golongan keilmuan kita agak terpisah dalam hal ini. Dia dikesani oleh revolusi industri yang digerakkan oleh capital intensive economy, mechanization, dalam memaksimumkan untung dan mengurangkan kos. Maka kemahiran manusia itu semakin lagi tidak lagi dilihat sebagai suatu nilai yang tinggi. Jadi bagaimana kita perlu menghadapi ini, kita perlu consider kesatuan disiplin-disiplin ilmu. Contohnya seperti kasar, bagaimana kita melihat ekonomi itu sendiri dan hubung kaitnya dalam industri yang melibatkan sains dan teknologi. Saya rasa masa saya dah habis, jadi saya serahkan semula kepada moderator kita. Terima kasih kepada saudara Husni kerana mendapati masa. Jadi apa yang saya boleh rumuskan dalam perbincangan atau pembentangan saudara Husni ialah sains itu hanyalah sebagai alat untuk dimanfaatkan oleh manusia, bukan sebagai satu nilai ataupun ideologi yang telah kita dikenali sebagai saintisme. Dan bila kalau saya nak rumuskan antara dua pembentangan, ialah kita perlu memahami dengan teliti dan mendalami tentang adakah ilmu itu satu bebas nilai. Itu yang perlu kita fahami dulu, baru kita akan bergerak pada praktikalnya ataupun manfaat pada teknologi. Itu yang kita perlu fahami dulu. Jadi kita ada sedikit masa lagi untuk satu soalan saja untuk dikemukakan kepada para panel. Saudara di belakang ya, dipersilakan. Salam. Nama saya masih tetap Abdul Rahman Sofian. Di sini saya rasa ada kenaifan atau ada yang kontradiktif dari pernyataan saudara pemateri yang pertama, al-mutakalim al-awwal. Di antaranya bahwasanya ilmu kesenian itu bebas nilai, sementara bagi yang Islam harus bertamatun dengan nilai-nilai yang Islam. Sekarang begini, kampus saya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang, Indonesia, penggiat Islamisasi saintis, penggiat Islamisasi sains, atau bagi saya yang menolak itu, bagi saya yang tidak sepakat dengan itu, atau mencomot-comot ayat-ayat Al-Quran agar bisa diislamkan seperti itu. Akankah ini akan terjadi? Begitu juga dengan sains dan teknologi. Akan ada Islamisasi sains, akan ada Islamisasi seni dan Islamisasi teknologi seperti itu. Yang nantinya ini hanya akan bermuara pada kejumudan dalam berpikir seperti itu. Atau sedikit genit artinya Islam tidak berkembang sementara mencomot pemikiran barat dengan menggabung-gabungkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya seperti itu. Seolah-olah ini adalah hasil dari pemikiran orang Islam itu sendiri. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, jikalau pertanyaannya kepada yang seni juga. Jikalau memang seni Islam itu ada atau seni yang berasaskan pada Islam itu ada, seni yang macam apa? Seni yang bagaimana? Adakah umat Islam yang menyepakati nilai-nilai seni dalam ulama-ulama Islam, khususnya ulama-ulama Salafi,
dalam kajian Haidar Bagir misalnya, ulama-ulama revivalis yang menyepakati bahwasanya ada seni dalam Islam, saya rasa ini harus lebih jelas. Jikalau memang ada batasan-batasannya, kata Naqib Al-Atas, batasannya seperti apa? Batasannya seperti apa? Ini harus jelas, sehingga tidak membuat kaum awam ini merasa bingung atau merasa resah. Batasan-batasannya tidak jelas. Batasan-batasan itu tidak abstrak, artinya harus berwujud. Kalau dekat dia terlihat buruk, kalau jauh terlihat indah. Kalau berlebihan dia tidak bagus, terlalu jauh juga tidak bagus. Maka harus sesuai dengan batasan-batasannya. Saya rasa batasan-batasan ini harus lebih diperkuat. Bagaimana kita berpikir secara radikal sehingga tidak terkungkung pemikiran kita dalam segi tatanan konseptual saja, sehingga kita tidak menjadi intelektual yang politik retorik seperti itu. Mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Selamat saya moderator. Serahkan soalan pandang pertama kepada saudara Rosni untuk menjawab soalan tersebut. Bismillah. Terima kasih atas soalan yang telah dilontarkan. Saya rasa dalam apa yang saya bentangkan tadi, apa yang saya tadi, saya tidak ada tidak pula menganjurkan apa yang kita panggil sebagai bukaism. Ini memadan-madankan fenomena sains dengan apa yang telah ditulis telah termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim. Akan tetapi apa yang saya nak tunjukkan ialah sains dan teknologi ini dalam tradisi kita ni memang wujud. Berkenaan dengan had itu tadi, bagaimana kita harus memperkukuhkan had itu tanpa menjadi jumud. Akan tetapi ada setengah perkara yang kita mesti terbuka, ada setengah perkara yang kita mesti jumud. Misal kata seharian dalam kehidupan seharian kita perlu ada had-had. Misal kata sebenarnya saya nak sebut sebagai pembukaan tadi tentang kapal terbang ya sebagaimana sahabat kita saudara Ikhwan telah sebutkan. Itu pun satu contoh dalam tradisi kita di mana pencipta yang mula-mula mengkonsepsikan kapal terbang tu ada dalam tradisi kita. Ini daripada Ahmad bin Abu Fitnas yang telah mengkonsepkan 1000 tahun sebelum saudara Wright Brothers tu menciptakan kapal terbang. Berkenaan dengan had tadi tu, saya tertarik dengan saudara-saudara tadi menyebutkan tentang tamsil pen. Kalau di tangan saya kalau ada pen, kalau pen ini gunanya untuk menulis, jadi saya perlukan satu had menulis, dan had saya ini saya boleh dapati daripada akhlak. Apa yang sepatutnya saya tulis, had apa yang sepatutnya saya tulis. Dengan pen ini saya sepatutnya menuliskan kebenaran dan saya tidak sepatutnya menuliskan kepalsuan. Jadi setakat itu saja jawapan yang saya boleh fikirkan sekarang ini. Mungkin saudari Hidayah boleh pergi lebih dalam lagi yang melibatkan tentang seni. Okey, terima kasih saudara di atas soalan yang diberikan. Tapi saya ingin membetulkan pernyataan saudara kerana saya tidak ada menyebut bahawa seni itu bebas nilai. Saya mengatakan ada kerana kepercayaan bahawa seni itu subjektif dari segi maknanya, maka ada yang mengatakan seni itu bebas nilai. Tetapi sebagai seorang Islam, kita tidak boleh percaya bahawa seni itu bebas nilai. Kita harus berpegang kepada nilai-nilai pandang alam Islam. Yang keduanya, saya tak faham kenapa kamu mengatakan Islamisasi itu dengan menempelkan ayat-ayat Al-Quran, maka ini dianggap sebagai Islamisasi. Kerana Islamisasi ini bukan pada luaran tetapi pada the essence that is very important. Jadi sebagai contohnya, seni yang diamalkan seorang Muslim itu haruslah terbatas kepada nilai-nilai pandang alam Islam.
dan sekiranya seorang Muslim itu tidak membataskan dirinya pada nilai-nilai Islam dan percaya bahawa ianya nilai itu bebas, seni itu tidak mempunyai batasan atau limitation, maka inilah yang menyebabkan ia mudah sahaja melanggar segala batasan-batasan agama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas jawab balas soalan tersebut. Jadi apa yang saya boleh simpulkan adalah pun macam rasa nak jawab juga. Prof Alatas, saya ringkat je lah. Prof Alatas sebenarnya telah menyediakan kerangka kefahaman asas kepada kita supaya kita berupaya untuk menyusun atur dan mengenal pasti masalah-masalah akal yang telah menyesat masuk dalam akal fikiran kita. Jadi saya fikir Prof tidak menyediakan prosedur yang ketat. Maksudnya ada prosedur A, B, C, D, E, F, G seperti mana yang telah mungkin apa saudara lihat dari Islamisasi Science, so-called Islamisasi Science, mana kita template ayat Quran. Dan saya mencadangkan untuk saudara untuk membaca chapter 5, bab 5, Islam dan Secularism, di mana Prof juga ada mengkritik metod sebegitu. Dan saya fikir adalah tanggungjawab kepada kita semua dalam bidang masing-masing, sains, seni, kejuruteraan, untuk berjuang dalam bidang masing-masing. Itu adalah paduan untuk anda untuk mengenal pasti apakah masalah-masalah akal yang ada dalam bidang-bidang masing-masing dan cuba fikirkan macam mana penyelesaian yang sebenar, bukan penyelesaian yang bersifat superficial. Dan di sinilah keadilan ditegakkan dalam bidang masing-masing. Jadi itu saja yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah yang mana yang buruk itu harap maafkan, dan mana yang baik itu harap anda dapat manfaatkan untuk kehidupan anda di dunia ini. Sekian terima kasih.